Ini yang berulang kali saya cerita. Saya di UIA, faculty Econ. Saya di RKUD, tapi ada ceramah di Econs. Econs mean Faculty of Economy. So di situ ada satu Indian master or PhD student dia angkat tangan. Doctor, I want to ask a question. Marhaban. You've been talking about tasawuf. Can you give me one hadis that Prophet Muhammad SAW mentioned tasawuf in the hadis? Dia cakap itu. Saya macam, okey, dia nak satu hadis yang baginda SAW sebut kalimat tasawuf. Saya jawab, brother, tasawuf exists in the time of Prophet without a name. As fiqh exists in the time of Prophet SAW, but without a name, tanpa nama. Tapi dia amalkan. Bukti dia apa? Selain ahli suffah tadi, dalam hadis Jibril alaihissalam bertemu baginda SAW, dan ketika itu ditanya mahwal Islam, disebut rukun Islam. Mahwal iman, disebut rukun iman yang 6. Mahwal ihsan, disebut tentang ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anta budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah memang melihat engkau. Itu tasawuf al-ihsan. Al-ihsan buat tasawuf. Ada hari ni kata, oh kita tolak tasawuf ni yang geng tarikat-tarikat. Itu kita tolak tu, khurafat tu. Yang kita terima, kalau yang dikatakan tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, kita terima berakhlak dengan akhlak yang baik, kita terima. Itu. Jadi akhirnya apa? Kita kena tukar nama tasawuf ni, tak sesuai. Saya terkejut. Di UIA ada yang kata, the word of tasawuf is not relevant, atau bukan relevan lagi. Dia kata ada pertentangan, ada perdebatan. Tasawuf ini tak perlu digunakan nama dia. Tiada dalam Islam. Tasawuf is alien. Alien ni ada luar dari Islam, tak boleh guna. Kita guna akhlak, tarbiyah ruhiyah bolehlah. Saya jawab, oh my God, you not know, tidak tahu ke tasawuf itu, perkataan tasawuf itu dah disebut oleh ulama sejak kurun ketiga ke-4 Hijriah, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Ghazali tak cukup ke membahas tasawuf kurun ke-6 Hijriah? Tiba-tiba hari ini kita nak anggap tak ada tasawuf dalam Islam. Oh, yang ada akhlak sahaja. Hadis Nabi SAW, hadis Jibril alaihissalam tadi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. It's not tazkiyatun nafs. Dia bukan membahas tentang penyucian jiwa. Dia bukan membahas tentang akhlak. Dia membahas tentang apa? Musyahadah. Maqam tertinggi di dalam ilmu tasawuf. Musyahadah, teman-teman. Kalau buka kitab tasawuf tu, awal tu adalah taubat, ikhlas, zuhud. Last tu ada mahabbah, ada musyahadah, ada syauq. Itu dah akhir-akhir. Hadis tu dia buka akhir dulu. Musyahadah dulu. Anta'budallaha ka'annaka tarah, iaitu kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat. Maksudnya apa? Hadis Nabi. Kalau kata hadis dhaif ke palsu, hati-hati. Itu hadis mutawatir menurut sebagian ulama. Hadis Jibril kot. Hadis Nabi SAW ini mengajarkan kita kepentingan seseorang itu mendapat maqam musyahadah, iaitu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Berjalan kita tahu Allah Subhanahu wa taala, kita kenal, kita ingat. Nak mudah faham dia macam itulah. Contoh dia, kalau orang yang musyahadah ni datang maksiat depan dia, dia terus tahu ni maksiat, dia lari dari maksiat. Itu musyahadah.
Okey, tu senang sangat Ustaz nak gambarkan. Paling mudah macam ni. Dia bangun-bangun tidur yang dia ingat Allah SWT. Dia tak fikir benda. Wuduk, solat, wirid. Berhenti sekejap, duduk lalai tengok TV. Astagfirullahaladzim, ini adalah maksiat. Bukan kerana TV tu maksiat, bukan. Tapi lara, benda yang sia-sia. Dia isi harinya penuh dengan ibadah. Tuan tahu tak? Kalau ahli tasawuf, ahli sufi ni, dia duduk kat zawiyah 24 jam, 7 hari selain waktu tidur lah. Dia kena ada istisna, ada selain waktu tidur lah. Dia berzikir, pegang tasbih, baca Quran, solat jamaah, solat sunat, tahajud, baca dalail khairat, baca selawat, baca qasidah burdah, baca qasidah hamziyah. Semua diisi penuh. Hizib autad, hizib hizib bahar, hizib barri, hizib rotib hadad, rotib atos. Ni semua amalan yang banyak ada di alam Melayu. Jangan cakap tu bid'ah. Jangan cakap benda tu tak wujud di dalam Islam ni baru datang. Itu semua dah diamalkan oleh ulama Melayu beratus tahun nak khabar. Pergi kat istana-istana, pergi dekat pusakan-pusakan, berapa banyak manuskrip dalil khairat ditulis di istana-istana, dibaca di istana-istana, dibaca di masjid-masjid, dibaca di surau-surau, di langgar-langgar, di madrasah-madrasah, di pondok-pondok. Itu yang tasawuf buat. Kerana apa? Musyahadah. Mereka kalau lalai, mereka rindu Allah SWT. Berusaha mencari Allah SWT. Takut dengan hari akhirat. Takut dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Takut dengan maksiat. Dia tak peduli nak pakai tie ke tak pakai tie ke, nak pakai apa, tak. Dia pakaian dia macam tu, duduklah dekat surau tu, duduklah kat zawiyah tu, zikirlah kerjanya. Itu tasawuf. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Berusaha untuk mendapatkan maqam khusyuk. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah SWT, berarti merasa manisnya ibadah. Sekarang kita tepuk dada, tanya selera, tuan-tuan rasa ke manisnya ibadah tu? Ke rasa, okey, saya wajib buat, saya buatlah. Cuba rasa. Hanya saja untuk mencapai maqam musyahadah ini, tak cukuplah kalau sekadar baca 1 juz sehari, solat jamaah, balik, duduk kat warung kopi, ngumpat. Cukup tak? Kira-kira cukup tak? Tak cukup, Syekh. Boleh ke rasa musyahadah tu? Tak rasa. Kalau tak rasa, paling tidak muraqabah. Muraqabah tu maksud dia apa? Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kau tak dapat melihat, merasa melihat Allah SWT, ketahuilah Allah memang melihat engkau. Itu nama dia muraqabah. Berarti muraqabah tu, kalau kita tahu Allah melihat kita, ada maksiat kita lari, ada benda tak baik kita jauhkan. Ini bukan hanya maksiat tu tengok benda yang diharamkan, buat mencuri ke apa, bukan hanya itu. Bukan hanya mencuri je. Termasuk maksiat itu adalah su'udzon, sangka buruk kepada orang lain, orang yang soleh. Zahir dia, kita tengok dia solat 5 waktu, tak pernah tinggal jamaah. Lepas tu kita su'udzon dengan dia, oh dia ni sembah dinding tu. Boleh tak? Boleh tak macam tu? Ada orang tengah solat, mentang-mentang letaklah ni ada bentuk kubah macam ni. Dia sembah kubah tu. Boleh tak macam tu? Kita solat, bayangkan ada capal kat sini. Geng Wahabi terus kata, ni sembah capal. Betul sikit tu su'udzon. Maksiat tu tak boleh. Itu kita ada kaedah fikih dia. Kita ada kaedah-kaedah dalam usul fiqh. Urusan hati ni urusan hati. Kita tak boleh tuduh, melainkan kita korek hati dia.
Tapi Ustaz, kita nak saddu dzara'i, boleh, tak ada masalah. Tapi saddu dzara'i ada syarat dan rukun dia, ada kaedah dia. Boleh tak nak saddu dzara'i sesatkan orang? Nak saddu dzara'i kafirkan orang? Boleh tak? Saddu dzara'i ni kira macam ni. Takut-takut ada yang jatuh kufur, takut-takut ada yang sesat, takut-takut ada yang salah, takut-takut ada yang buat benda haram. Okay, kita larang dia buat. Boleh tak kita larang dia buat, kita sesatkan dia? Kalau nak larang, kita larang. Ustaz, tak boleh macam ni, tak sesuai kat sini. Okey. Betul. Kan susah. Tu saddu dzara'i. Bukan, Ustaz, tak sesuai kat sini, sebab Ustaz kita sesatkan. Boleh tak macam? Ada kaedah dia, Syekh.